Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi Bonda Menerusi Majlis mentang tadi, yang saya hormati Setiausaha Kehormat Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Wilayah Persekutuan, Puan Norma Siddiq, mewakili barisan Al-Dum Kuasa lah saya kira. Seterusnya, muslimat-muslimat yang hadir pada pagi ini, walaupun saya ni di awal tadi dibisikkan, Ustaz minta maaf pagi ni tak ramai. Malaikat ramai. Puan-puan jangan bimbang. Memang kalau kuliah saya ni jarang orang ramai datang, sebab saya tak popular. Satu. Yang keduanya, saya sedar diri saya siapa. Yang ketiganya, saya sendiri kalau ramai datang saya akan terkejut. Sebab ada satu peristiwa, saya pergi ke sebuah tempat yang jemput saya, yang datang tu sangat-sangat ramai. Tapi daripada seawal saya datang sampai ke pertengahan kuliah, saya tengok mata yang memandang ke saya tu tak berkelip. Habis daripada kuliah, orang kata pada saya, tak sama ya muka ustaz yang keluar TV dengan yang depan kami ni. Saya kata, saya ni lebih kurang maintain lah, kalau pun berubah sikit-sikit je saya kata. Dia kata, tak, dalam TV lain, depan kami lain. Ustaz ni Syamsul Debat kan? Alamak. Saya kata, memanglah saya ni bukan. Rupanya yang datang pagi tu nak dengar ceramah Syamsul Debat. Tiba-tiba yang datang Syamsul Hakim. Dia kata, dengar je dah datang kan. So kalau datang tak ramai tu, insya-Allah yang datang tu lah mereka yang memang betul-betul berniat untuk nak mendengar bicara saya, bukan kerana tertipu dengan nama yang diberikan. Ini Syamsul Debat datang ni, pes drama dia ni. Ni bukan Syamsul Debat, ni Syamsul Hakim. Alhamdulillah, saya tak masuk lagi office saya. InsyaAllah habis daripada kuliah ni saya akan masuk office saya bi'idznillah ta'ala. Dan inilah kesempatan anak-anak murid kami pada ketika ini sedang bercuti semester. So jadual kami itu kami boleh anjalkan disebabkan tak ada kelas, dan saya masuk dalam sekitar pukul 11.30 ataupun 12.30 hari nanti. Saya akan balik lewat petang untuk nak bagi cukupkan masa berkhidmat satu hari itu, insya-Allah. Yang pertamanya, saya ucapkan terima kasih pada pihak Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Wilayah Persekutuan yang sudi untuk jemput saya. Dan seperti mana kebiasaannya, bila mana orang jemput, satu, saya akan tanya apa tajuk yang nak dikongsikan. Maka yang paling susah bagi saya kalau orang jemput tak ada tajuk. Pasal apa? Saya tak tahu nak sampaikan apa. Tapi alhamdulillah, hasil daripada perbincangan saya dengan pihak yang menjemput, kebetulan saya tengok waktunya itu waktu duha sekarang. Dan yang datang ni banyak daripada kalangannya, kalaupun mungkin ada seorang dua yang di luar tu menemani isterinya, tak apa, kita jemput masuk dalam, tak ada masalah. Walaupun ni adalah program untuk muslimat, saya pun tak suka juga duduk seorang-seorang laki-laki kat sini kan. Kalau ada yang teman ayah-ayah kat belakang tu, teman duduk depan dengan saya ni pun bagus juga, tak ada masalah. Maka saya fikir antara tajuk yang sesuai untuk dikongsikan pagi ini, iaitulah berkenaan tentang tadabbur satu surah yang bagi saya kata bila mana saya memahami surah ini, alhamdulillah, dalam banyak-banyak keadaan ia telah membantu saya untuk bangkit daripada keadaan-keadaan yang susah, yang perit, yang payah dalam hidup saya. Dan sesekali bila mana kita tersadung
ataupun kita panggil, kita mungkin terjatuh, terduduk beberapa ketika disebabkan oleh ujian-ujian kehidupan. Dengan panduan daripada surah Ad-Duha inilah kita dapat bangkit insya-Allah. Surah ini surah Ad-Duha. Kita dahulukan dengan pendahuluannya. Biasanya kalau siapa yang biasa ikut kuliah saya di tempat yang lain, ada seorang dua yang saya nampak, ini muka yang biasa dengan saya. Ada seorang lagi jiran saya tadi, saya tak perasan dia tegur saya, belakang sana tu. Biasanya kita akan mulakan terlebih dahulu dengan bacaan Al-Quran. Pasal apa? Sebab bila mana sebutkan tentang bacaan Al-Quran ini, ialah merupakan kalam Allah. Sehebat mana pun kalam manusia, kita kata kita jemputlah pakar motivasi yang paling hebat memberikan motivasi, kalaulah dia cuba untuk menandingi kalam Allah, dia takkan berjaya. Maka rugi kalau puan-puan cuma menantikan untuk mendengar kalam saya dan meninggalkan kalam Allah yang sepatutnya didahulukan. Maka inilah perkara yang kita kata kita nak biasakan. Dalam apa juga keadaan, kita nak dahulukan kalam Allah yang akhirnya insya-Allah akan buka jiwa-jiwa kita semua untuk menerima kebaikan daripada sisinya. Bermula dengan kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan bacaan kita daripada surah Ad-Duha yang insya-Allah tak panjang mana. Ia hanyalah berjumlah 11 ayat keseluruhannya. Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah baca Fatihah, surah pembukaan yang mudah-mudahan membuka hati kita untuk menerima kebaikan selepas daripada ni. Dan kita dah baca satu surah yang kalau kita sembahyang duha, kita sembahyang yang disebutkan sebagai sembahyang awabin ini, kita pasti tak tinggalkan surah ni sebagai salah satu daripada dua surah yang disunatkan bagi kita untuk baca kalau kita sembahyang duha. Sembahyang duha ni rakaat pertama baca surah Asy-Syams wa duhaha, rakaat kedua baca surah Ad-Duha. Memang terbaik. Surah Ad-Duha ni kita nak berikan terlebih dahulu pendahuluan, nak kenal apa yang baik pada sisi sesuatu, kita kena kenal. Contohnya saya pun first time saya jumpa Lembaga Kebajikan Perempuan Islam. Tapi hari ini perkenalan pertama saya, masya-Allah. Daripada pertemuan saya dengan perkenalan sedikit, apa yang saya lihat daripada yang zahir ini, mudah-mudahan ialah merupakan satu perkumpulan wanita yang bagus, terbaik. Sebab apa?
Sebab perkumpulan wanita dekat dunia ni macam-macam. Yang paling popularnya perkumpulan Parti Tapue. Ada juga perkumpulan MLM. Ada juga perkumpulan borak-borak, sembang-sembang, gosip-gosip, bawang-membawang. Itu pun ada juga. Tapi sekalian perkumpulan-perkumpulan wanita yang lain, ia takkan jadi sebaik perkumpulan yang puan-puan buat seperti ini. Sebab perkumpulan-perkumpulan yang lain tidak ada jaminan bahawasanya di setiap kali perhimpunan itu dilakukan, kebaikan itu dijamin diperoleh. Tapi bagi perkumpulan wanita yang mana dihimpunkan mereka dalam rumah Allah, tujuan dia adalah untuk nak memahamkan diri tentang kalam Allah. Nabi SAW dalam satu sabda baginda menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa kataballahu man indah. Apa yang puan-puan buat sekarang ni, Nabi janji 4 benda kita akan dapat. Nabi kata apa dia? Tak berhimpun satu kaum, tak kiralah lelaki ataupun perempuan, satu perkumpulan yang duduk di mana, bukan duduk dekat alam anda, tapi dia duduk dalam fi baitin min buyutillah. Kita duduk dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Rumah siapa yang paling hebat? Rumah Allah. Rumah saya lagi hebat Ustaz, semua ada. Okey, cuba kita comparekan. Rumah awak ada tak 4 benda ni? Confirm tak rumah awak ada 4 benda ni? Kalau rumah awak hebat, awak mesti boleh challenge rumah Allah 4 benda ni. Nabi kata bila mana orang masuk rumah Allah, mereka kena buat sikit kerja. Jangan masuk kosong je tak. Masuk rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia mesti kena mula baca kitab Allah. Itu sebab saya mulakan tadi baca kitab Allah dulu. Kalau takat kita borak-borak, dia tak jadi. Masuk dalam rumah Allah, bacalah ayat-ayat Al-Quran 1, 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kena buat apa? Wa yatadarasunahu. Bukan takat dia baca, dia kena usaha untuk belajar. Tak banyak, sikit. Dapat 1 kalimah hari ini pun cukup. Dia boleh dapat 4 kelebihan nanti. Apa Nabi sebut? Kalau dia dah baca kitab Allah, dia dah usaha untuk belajar, Nabi kata illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama dia akan dapat, Nabi janji akan turun padanya ketenangan. Sebab tengok muka semua orang ni nampak happy-happy je. Sebelum datang saya tak tahu tudung berkedut berapa kali setrika, saya tak mau tanya. Pagi tadi ada masam muka dengan husband, saya tak mau tanya. Pagi tadi anak-anak kalau ataupun cucu-cucu kalau nak pergi sekolah, saya tak nak tanya. Benda tu menserabutkan kepala kita. Saya faham, serba sedikit kalau tak banyak. Tapi once bila kita masuk ke rumah Allah Ta'ala ni, tak ada orang yang masuk dalam tempat ni buat 2 benda tadi, keluar dia masih lagi masam. Siapa yang masuk dalam ni, nanti keluar nanti masam, nanti kena cek balik apa yang dia buat dalam tempat ni sebenarnya. Tadi awak buat apa dalam tu? Saya sibuk balas WhatsApp, contohnya lah kan. Nanti kita sama-sama cek, keluar nanti boleh senyum tak, ataupun tak hadir senyuman tersebut. Sebab Nabi janji, Nabi kata siapa yang masuk rumah Allah Ta'ala buat benda ni, first dia akan dapat, hati dia confirm akan tenang. Tenang ni tak boleh cari kat mana-mana. Tak boleh beli, betul. Kalau Alamanda dia jual tenang, kaya dah dia punya seller tu. Ada tak orang jual kat TikTok, saya jual tenang? Kaya dia. Itu sebab orang yang paling kaya di dunia, tahu tak siapa dia? Tapi dia tak boleh expose nama dia. Macam Bill Gates, macam Elon Musk, dia boleh expose diri dia. Tapi sebenarnya ada orang yang paling kaya dekat dunia, dalam bentuk mata benda lah, tapi dia tak boleh nak expose diri dia. Pengedar dadah. Pablo Escobar dulu kan, dia orang paling kaya di dunia, tapi dia tak expose dia orang paling kaya. Sampailah bila mana buat ambush, dia orang paling kaya. Sebab apa?
Sebab dia jual ketenangan buatan dadah. Kononnya tenang lah, tapi sebab orang terdesak nak juga tenang, mainlah aku beli. Syat, siapa dah dapat tenang tu dia takkan tenang sampai bila-bila. Tapi dia tak boleh mengelak lah sebab terpaksa beli dadah. Tapi kalaulah tenang itu boleh dijual, maka orang yang boleh menjual itu akan jadi orang yang paling kaya. Tapi siapa yang masuk tempat ni tak payah beli, insya-Allah Allah bagi. Yang kedua, Nabi sebut wa ghasyiyat bihimur rahmah. Hidup kita ni, kalau kita buat yang kita buat sekarang ni, hidup kita ni sentiasa akan diliputi dengan rahmat daripada Allah. Siapa yang boleh garanti every second in their life fully dengan rahmat daripada Allah, penuh, complete dengan rahmat daripada Allah. Allah bless dia every second of his life ataupun her life. Siapa yang boleh? Saya garanti Ustaz, memang tak ada satu saat pun dalam hidup saya melainkan Allah rahmati saya. Kita tahu kadang-kadang kita buat salah, mesti Allah marah kita kan. Kalau kita buat benda yang kita tahu Allah marah kita, contohnya kita bermasam muka dengan suami kita, Allah marah kita. Susah nak dapat jaminan every second kita duduk dalam satu-satu keadaan Allah blessing kita. Tapi bila kita buat benda ni, Nabi janji mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita di sini, kita mula jam 10 insya-Allah, 11.30 kita berhenti nanti biidznillah taala, kita dapat rahmat daripada Allah. Jangan bimbang. Yang ketiganya, wa haffat bihimul malaikah. Malaikat akan datang naungi kita. Naungi itu maksudnya apa dia? Malaikat akan angkat kedua sayapnya, minta daripada Allah keampunan buat kita. Itu sebab saya selalu pesan, saya rasa siapa yang ikut kuliah saya sebelum daripada ni kan, saya kata kalaulah siapa-siapa ada apa-apa hajat yang besar yang dia nak Allah tunaikan sesegeranya, antara tempat yang baik untuk dia berdoa adalah dalam majlis ilmu sebegini. Banyak daripada doa-doa saya sendiri, saya kata bila mana saya berhajat kepada sesuatu yang besar, saya akan berdoa di sini tempat dia. Ya Allah, aku ada satu benda yang aku tahu tak ada siapa yang boleh tunaikan melainkan Engkau, dan inilah tempat yang paling baik untuk aku pohon sesuatu tersebut. Kebanyakan daripada doa-doa saya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sakit, Ustaz tolong doa. Saya kata saya tak ada doa yang mustajab. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Tapi setiap kali orang kata Ustaz tolong doakan saya kata tak apa. Nanti kalau nanti saya pergi mana-mana kuliah, saya akan lontarkan kepada jemaah, wahai jemaah, ada orang minta supaya saya doakan dia sihat, boleh tak doakan khusus kepada dia? InsyaAllah lepas daripada saya balik kuliah tu, saya dengar InsyaAllah orang tu sihat. Kalau orang tu dalam keadaan nazak, biasanya lepas tu orang tu akan pergi. Maksudnya dipermudahkan oleh Allah. Sini tempat dia. Pasal apa? Sebab kita bersama-sama dengan doa para malaikat. Yang keempat, orang-orang yang duduk dekat dalam majlis yang sebegini, dia tidak berjauhan daripada Allah. Wa kataballahu man indah, Allah tulis mereka itu sebagai orang yang hampir kepada Allah. Itu sebab bila duduk dalam majlis ni juga kita kata, kita jaga adab kita elok-elok. Pasal apa? Keberadaan kita dengan Allah itu terlalu hampir. Allah perhatikan gerak laku kita. Di samping kita berdoa pada Allah, kita jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendahuluan nak bagi semangat. Pagi-pagi ni orang kata, Ustaz, saya tengok Selamat Pagi Malaysia lagi best daripada dengar kuliah. Tak apa, sekarang ni kita kata dengar kuliah insya-Allah lagi best daripada kita dengar program-program yang lain. Ala kulli hal, ini pilihan bagi kita, puan-puan, yang menentukan apa jalan kehidupan yang kita nak pilih. Sama ada jalan yang kita tahu memberikan jaminan kebahagiaan, ataupun kehidupan yang belum tentu ada jaminan kebahagiaan. Saya telah berikan jalannya. Pagi ini kita nak tengok surah Al-Duha, yang kita lihat terlebih dahulu pendahuluannya, perkenalan kita dengan surah Al-Duha. Yang saya katakan ianya telah memberikan motivasi kepada saya untuk bangkit daripada sebahagian kesusahan-kesusahan hidup yang ada di dunia ini. Ia juga satu ketika pernah memberikan kekuatan yang sama buat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah ini nanti kita akan tahu ada sebab turunnya, ataupun dalam bahasanya disebutkan sebagai sebab nuzul. Very good.
Surah ni adalah daripada surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan bila sebutkan tentang kehidupan di bumi Makkah, bagaimana kehidupan Nabi di bumi Makkah? Senang ke susah? Almost kita kata susah. Berbanding kalau kehidupan di Madinah tu, dia lebih senang sikit lah. Walaupun tetap ada juga susah, tapi dia lebih senang sikit. Kehidupan Nabi di bumi Makkah ni sangat-sangat susah, especially after dia mulakan dia punya preaching, mulakan dakwah dia. Bila mulakan dakwah lagi susah. Dah lah hidup sebelum tu susah, tak sempat nak lahir lagi, ayah dah meninggal. Bila mana lahir, sempat hidup sekejap dengan mak pula meninggal. Sempat bermanja seketika dengan tok pula meninggal. Sempatlah hidup dengan pak saudara beberapa ketika, meninggal pula pak saudara. Isteri yang jadi penyokong kehidupannya pula meninggal dunia. Hidup susah Nabi SAW. Tambah-tambah lepas dakwah itu disampaikan, kita tahu ada ketikanya Nabi sampai dipulaukan 3 tahun. Kita kalau orang pulaukan 3 bulan pun pindah dah daripada Perjaya, cari negeri lain. Tak sanggup kita kena pulau. Nabi kena pulau 3 tahun tahun ke-6 kenabian sampai tahun ke-9 kenabian. Susah hidup. Tapi surah inilah yang memberikan kekuatan jiwa kepada Nabi untuk bangkit daripada kegusaran-kegusaran baginda dengan satu kata kunci yang sangat besar yang kita akan kongsikan nanti. Ayatnya tak banyak, 11. So kalau kita rasa down, kita rasa macam tak kuat jiwa pagi-pagi ni, baca surah Duha. Kalau boleh faham lagi best. Kita akan senyum bila habis baca surah Duha. Nanti kita tengok macam mana Allah berikan senyuman kepada Nabi SAW. Apa sebab turunnya surah ni? Satu ketika berlaku dalam hayat Nabi SAW, Allah tak turunkan wahyu. Waktu tu Nabi sampai sakit, tak sihat, tak keluar rumah Nabi. Pasal apa? Nabi sedih, wahyu tak turun. Kalau dalam ibarat kita ni, kita tak baca Quran berhari-hari, apa kita rasa? Okey je ustaz. Setengah daripada kita macam tu. Tapi Nabi kalau wahyu tak turun, wahyu tak datang, Nabi susah hati. Datang bisikan yang macam-macam. Orang musyrikin mula bisik-bisik sama-sama dia. Ada seorang perempuan daripada kalangan orang musyrikin datang jumpa Nabi, bagi tahu kepada Nabi dengan perkataan menghina, wahai Muhammad, tengok syaitan kamu dah tak datang, dah tinggalkan kamu. Dibahasakan Jibril tu sebagai syaitan. Syaitan kamu tu dah tinggalkan kamu, Tuhan kamu pun dah tinggalkan kamu, kamu dah tak ada wahyu. Maksudnya kamu keseorangan sekarang. Sedangkan Nabi selama baginda memulakan dakwah, yang memberikan suntikan-suntikan kekuatan dalam diri Nabi, Al-Quran. Sebab siapa-siapa yang nak kuatkan diri tiap-tiap hari, awal-awal pagi jangan buka yang lain dulu. Jangan buka TikTok dulu, jangan buka Facebook dulu, jangan buka televisyen dulu. Buka Quran. Carilah kekuatan bagi diri kita dengan baca Al-Quran terlebih dahulu. Baca. Awal pagi ni tak dapat banyak, dapat 2-3 muka, dapat 2 muka, dapat 1 muka pun jadilah. Kita akan rasa hari tersebut memang lain daripada yang lain. Hidup kita akan dapat rasakan keberkatan. Kita tak terbuang masa kita sia-sia, insya-Allah. Daripada mula kita bangun tidur sampai kita tidur balik, program kita penuh. Kita tak ada masa untuk benda-benda yang sampingan-sampingan yang akan menyebabkan kita serabut kepala. Kalaupun kita terpaksa bekerja, kita terpaksa melakukan kehidupan kita, insya-Allah kepala kita tak serabut sebab kita dah diberkati kehidupan kita, dipenuhkan agenda-agenda kehidupan dalam otak kita. Puan-puan, kalau puan-puan sibuk tiap-tiap hari dengan benda yang sepatutnya difikirkan, dengan benda yang sepatutnya dibuat, kita ada masa nak fikir yang remeh-temeh tak? Tak ada. Tapi kalau kita banyak masa, lapang je rasa kan, kosong je masa, anak-anak pun dah besar, isteri di rumah ni kadang-kadang risau juga.
Abang saya baru beli Tesla semalam. Contohnya kan, contohlah bimbang. Abang Tesla tengah popular sekarang ni. So abang saya pun ada Tesla juga, kita dah risau. Tapi kita, kalau kita kata otak kita ni sentiasa sibuk dengan benda-benda yang baik-baik, kita tak ada masa untuk fikir benda-benda yang remeh-temeh. Sebab kita tahu seluruh urusan hidup kita tu sentiasa berlangsung atas qada dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nabi bila jadi macam tu, dahlah kata orang musyrikin, perempuan tadi kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhan kamu telah tinggalkan kamu. Nabi tambah sedih lah. Sedangkan Nabi sentiasa berharap Allah sentiasa ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan daripada masa ke semasa. Maka bila mana sampai peringkat Nabi dihina sebegitu rupa, Allah tidak menanti begitu lama, kata Allah apa dia? Allah turunkan surah Ad-Duha ini untuk memulihkan kembali semangat Nabi. Dan daripada surah inilah mudah-mudahan, kalaulah di kalangan kita semua ni ada yang sedang down, ada yang sedang kita kata keluh kesah, kita panggil gundah gulana, insya-Allah surah ni ada panduannya bagaimana untuk membangkitkan kembali semangat kita semua, insya-Allah. Jom sama-sama kita tengok apa pelajaran yang boleh kita dapat daripada surah ini untuk mengembalikan kembali senyuman pada raut wajah kita. Okey, siapa-siapa yang rasa dirinya tu, ustaz saya ni susah lah nak tersenyum, okey, kena baca surah Ad-Duha banyak-banyak, hayati maksud dia, pelajari sesuatu daripadanya, insya-Allah nanti bila balik ni, nanti cik abang dia yang pelik, awak ni kenapa balik daripada surau pagi tadi sampai ke sekarang tak ganti-ganti senyum, pasal apa? Itu saya tak tahu nak jawab apa. Pandai-pandailah jawab nanti, okey, kongsikan dengan suami kita pula, abang kalau nak senyum selalu, hayati surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah setiap daripada bicara kita dengan ayat Al-Quran kecuali surah At-Taubah, kita mulakan dengan Bismillah. Sebab kita tahu hidup kita ini satu saja yang kita harapkan, yang paling utama apa dia? Rahmat daripada Allah. Hiduplah dengan impian nak dapatkan rahmat daripada Allah. Rahmat ni benda apa ya? Kasih sayang Allah. Sebab dalam hidup manusia ni, betul, manusia dia ada dua interest yang sangat penting dalam hidup dia, tetapi satu daripadanya utama berbanding dengan yang lain. Yang pertama, manusia ni dia nak semua orang sayang dia, betul? Ada orang, ustaz saya ni hidup nak bagi orang benci dengan saya, ada? Pelik tu. Semua nak orang suka dia, orang sayang dia. Dan yang kedua, dia nak adanya kehidupan yang senang, harta lah kiranya. Ini dua benda yang paling manusia idam-idamkan dalam hidup dia. Tapi antara dua, kita tahu keutamaannya ialah dapat kasih sayang. Kalau dapat dua-dua, itu bonus. Tapi siapa yang hidup dengan kasih sayang, dia kaya dengan kasih sayang, dia adalah orang yang kaya. Tapi orang kaya yang kurang kasih sayang, dia adalah orang yang miskin. Itu sebab kalau kita tengok kelakuan-kelakuan manusia yang tak semenggah, orang panggil, yang tak elok, biasanya bahasa kita pada sekalian-sekalian kita ni apa dia? Mesti dia ni kurang kasih sayang. Bukan dia kurang harta tau. Tengok orang bawa kereta kasar-kasar, ganas-ganas dekat jalan raya kan, kita tetap pula awak pergilah, jalanlah, tak nak marah-marah. Sebab apa? Mesti orang macam ni orang yang kurang kasih sayang. Sebab kalau orang yang penuh dengan kasih sayang, dia akan bertolak ansur, dia akan ada sikap saling hormat menghormati. Budak-budak pun macam tu. Kalau kita tengok pelajar-pelajar dekat sekolah, pelajar-pelajar di sekolah menengah, pelajar-pelajar di sekolah universiti ataupun di peringkat pengajian tinggi, kalau yang ada masalah tu, kalau kita panggil pada tamu bilik, mesti kebanyakan daripada masalah dia, kita bila mana kita gali-gali, rupanya oh dia ni anak yang kehilangan ayah waktu kecil, anak yang terabai dan sebagainya. Biasanya itulah dia punya punca dia. So bila mana kita berikan kembali perhatian pada dia, bagikan tumpuan pada dia, oh dia kata rupanya ada juga orang ambil berat pada dia, dia kembali semangat untuk belajar balik. InsyaAllah. So kita kata manusia perlukan kasih sayang.
Tetapi dalam kita mencari kasih sayang manusia, jangan kita lupa kasih sayang yang paling utama itu adalah kasih sayang daripada Allah. Sebab kalau setakat kita dapat kasih sayang manusia, Allah tak sayang kita, Allah marah kita, kita tetap tak boleh hidup. Contohlah kita kata pagi ni kita dapat bangkit kembali tengok dunia, dapat seduh udara, adakah kerana manusia? Tak, sebab Allah. Allah, kami sayang sangatlah dekat dia ustaz, tapi dialah yang diambil oleh Allah. Sebab Allah lebih sayangkan dia. Kan bahasa kita kalau orang meninggal dunia kan, Allah lebih sayangkan dia. Macam mana pula dia tu mati tiba-tiba Allah sayangkan dia? Yalah, kalau tak mati agak-agak dia jadi apa hari ni? Betul. Manusia yang Allah sayang kadang-kadang ia tak sama macam manusia sayang. Kalau manusia sayang, dia nak bagi manusia tu hidup sampai bila-bila kan. Dah umur 90 tahun pun hidup lagi. Saya nak dia hidup juga. Kawan tu dah saya nak mak saya hidup juga. Saya kata jangan diminta mak awak hidup, tapi mintalah kesejahteraan untuk dia. Kalau dia hidup tu lebih baik, maka hiduplah dia. Kalau kata mati dia tu lebih baik, matilah dia. Pasal apa? Takkan kita nak tengok mak kita terseksa? Semalam ada rakan kami, mak dah sampai peringkat tenang, nazak, doktor kata tak boleh buat apa dah. Mesej pada kami, kita kata macam tu jugalah. Ajak yang lain, jom kita doakan keselamatan untuk makcik ni, mak kepada si hamba Allah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusannya dan juga mensejahterakan dirinya. Malam tadi meninggal, pagi ni sepanjang jenazah. Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab bila mana Allah sayang kita, dia mesti tahu apa yang diberikan kepada kita adalah pemberian yang terbaik, walaupun orang tengok ia tak baik. Alah, dia ni miskin, mesti Tuhan tak sayang dia. Tak semestinya. Apa yang Tuhan sebut tentang hal kekayaan, Allah dah sebut dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah lapangkan bagi manusia itu semuanya kaya-kaya belaka, bukan semestinya semua akan jadi baik. Tapi kata Allah, kalau semua pakat jadi kaya, mereka itu akan jadi golongan terlampau atas muka bumi. Itu sebab Tuhan pilih siapa yang patut kaya, siapa yang tak patut kaya. Sebab orang yang tak patut kaya itu Tuhan tahu, kata kalau dia ni kaya, dia lagi teruk daripada sekian orang jahat yang lain. Sebab dia tak ada kesempatan. Itu sebab dia tak jadi orang yang jahat. Tapi kalau kata dia ada kesempatan, duit ada, kuasa ada, mungkin dia lebih jahat daripada orang yang lain. Okey. So, hiduplah dengan cari rahmat daripada Allah. Apa pun jadi, insya-Allah ia baik-baik sahaja. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan keyakinan tersebut, aku cuma harap kasih sayang daripada Allah sebagai keutamaannya, maka pada ketika itulah tak kala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan keadaan yang sukar tersebut, Allah terus datang bantu jawabkan tuduhan orang yang kata bahawasanya Nabi sudah pun ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhan turunkan ayat yang pertama, wadduha, demi waktu duha. Bila sebutkan tentang keceriaan ini, bukan tak ada waktu lain kita gembira kan? Ada kadang-kadang malam-malam duduk dengan family gelak-gelak, ha. Tapi antara gembira dengan ceria, ia dua keadaan yang berbeza. Saya mungkin boleh tersenyum sampai ke malam hari insya-Allah, tapi senyum saya di awal pagi ni takkan sama dengan senyum saya bila balik kerja. Mata pun dah tak nak buka, tapi senyum juga. Muka pun orang kata muka nak tidur dah, tak ceria dah, tapi terpaksa juga layan, senyum je lah. Tapi kalau kita tampil pada waktu duha ini, baru lepas tidur semalam kan, ni baru lepas mandi pula, baru pakai minyak wangi, pakai bedak semua, bila tampil tu orang kata, wah, nampak ceria lah pagi ni. Itu sebab Tuhan bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ialah waktu keceriaan. Itu dia. Pagi-pagi ni, itu sebab orang tua-tua dulu pantang orang tidur waktu pagi. Pasal apa? Kalau kita tak ceria waktu pagi, agak-agak bila kita akan ceria? Ustaz, saya boleh ceria waktu petang. Percayalah, ceria waktu petang tak sama. Ceria waktu petang, dia dah muka dah jadi kusam, malam lagi dah kelam orang kata. Tapi kalau waktu pagi ni, Allah, daripada muka biasa-biasa kalau ambil gambar, macam boleh jadi model tak pula aku ni kan. Tapi kalau ambil gambar seorang-seorang lah, maksudnya tengok depan cermin, ada harapan jadi model aku ni kan, gambar waktu pagi. Tapi bila tengok waktu malam, tak ada harapan nampak gayanya, dah kelam. Tapi ceria ini Allah datangkan waktu pagi.
Tapi nak dapatkan keceriaan waktu pagi, kita mesti kena mulakan kehidupan itu daripada seawal waktunya. Kehidupan orang beriman, bilakah ianya bermula? Boleh saya tahu? Kalau kita kira waktu Greenwich Time, Greenwich Time ni kita akan start kita punya new day after 12, after midnight. Okey, dipanggil 12 AM tu kan. AM tu pada after midnight. Itu kehidupan daripada orang-orang biasa. Tapi kehidupan orang yang beriman, permulaan hari itu dikira daripada, very good, masuknya maghrib. Datangnya maghrib itu sebab bila kita sebut Ramadan, Ramadan mula bila? Bukan pagi hari ya, malam hari. Sambut raya, orang kita je sambut raya pagi raya. Sebenarnya sambut raya dah mula dah daripada malam raya. Cuma ada satu hari sahaja dalam setahun kehidupan orang beriman bermula daripada seawal subuhnya. Satu hari saja setahun. Hari apakah itu? Siapa tahu? Very good. Hajah ni banyak ilmu ni, masya-Allah. Hari Arafah sahaja yang kehidupan orang beriman bermula daripada siang harinya. Hari yang lain semuanya bermula daripada malam harinya. Sebab apa? Sebab Arafah hari yang istimewa. Hari kita akan dibangkitkan hari kiamat nanti, itu gambarannya. Kita memulakan kehidupan di akhirat dengan siangnya, bukan malamnya. Tapi untuk kehidupan dunia, kita memulakan kehidupan hari daripada malamnya. Itu sebab bila Tuhan sebutkan tentang keceriaan waktu duha, Tuhan tak tinggalkan ia semata-mata cerita tentang ceria pagi. Nak ceria pagi, Tuhan kata kena ingat bagaimana kalian menjalani kehidupan waktu malam. Wal-laili, tengok, ini bukan tafsir ya, ini tadabbur. Tadabbur ni apa dia? Kenapa ya lepas Tuhan sebutkan duha, Tuhan sebutkan malam? Pasal apa? Sebab keceriaan pagi hari, kalau semalam tidur pukul 4 pagi, nak ceria pagi ni, minta maaf. Okay? Nak ceria pagi ni, subuh 8 pagi, sembahyang subuh ke 8 pagi, ceria. Nak ceria pagi ni, malam lagi kita kena mulakan kehidupan kita. Nak ceria hari ni, sebelum daripada kita ceria tu, kita kena pastikan hidup kita itu telah pun kita channelkan, ikut laluan macam mana untuk memperolehi keceriaan hari tersebut. Dan bila sebutkan tentang siang dan juga malam, kalau kita lihat daripada pandangan tafsirnya, kenapa Allah susun begitu? Adanya waktu duha, adanya waktu malam, nak bagi tahu pada kita hidup manusia itulah resamnya. Ada ketika kita akan happy dengan tibanya waktu duha, bila tibanya waktu malam akan ada kadang-kadang kesedihan itu membalut jiwa kita. Hidup kita ni kadang-kadang nampak cerah, ceria, penuh dengan kesenangan. Sesekali kita akan diuji oleh Allah dengan susah. Seperti mana kita menerima takdir siang dan juga malam dalam hidup kita, kenapa kita tidak boleh menerima takdir susah dan juga senang yang telah Tuhan tentukan bagi hidup kita? Waktu kita datangnya malam, berapa ramai yang suka? Pasal apa? Boleh tidur. Waktu susah sebenarnya lah waktu yang sepatutnya kita bergembira. Sebab apa lain macam ustaz ni. Orang happy waktu senang, waktu susah pula ustaz suruh senang. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat Nabi, para tabi'in, mereka kata waktu kami paling happy ialah waktu kami didatangi dengan susah. Sebab apa? Sebab lepas susah mesti senang. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi waktu kami didatangi dengan senang, itulah waktu kami paling bimbang. Sebab apa? Lepas tu susah. Bila nak datang tak tahu. Itu waktu dia senang, dia tak lupa Tuhan. Pasal apa? Sebab dia tak tahu bila susah akan datang. Maka waktu aku senang, aku jaga Tuhan sungguh-sungguh. Waktu aku susah, Tuhan ada untuk aku. Itu sebab ayat pendahulu, dua ayat yang utama ni Allah sebutkan duha dan juga waktu malam.
Seperti mana kita menerima takdir adanya pagi yang menceriakan kita, kita juga kena terima takdir malam yang mungkin mengkelamkan kita, tetapi siapa yang menerimanya dengan redha, maka itulah waktu terbaik untuk berehat panjang. Ada orang mengadu pada saya, Ustaz, dulu hidup saya ceria, anak ramai, semua keliling dengan saya. Ini banyak daripada kalangan wanita-wanita yang lanjut usia, dia banyak mengadu isu ni. Anak-anak dah mula berkerjaya, masing-masing duduk jauh. Seorang duduk dekat London, seorang pula duduk jauh. Rumah besar, rumah 3 tingkat, banglo yang siap dengan swimming pool. 2 orang gaji paling kurang dia ada dekat rumah. Dia kata, Ustaz, sunyi, kosong rumah. Kena pula suami meninggal dunia, umur 60 tahun lebih, makcik-makcik dah. Saya kata subhanallah. Bukankah ini ibarat malam yang datang bagi kehidupan kita, yang sebenarnya ianya waktu untuk kita berehat? Cuba tanya pada makcik-makcik yang sampai ke hari ini masih lagi sibuk dengan anak-anak kecil. Kalau bukan anak dia pun kena jaga cucu, tak boleh datang kuliah pagi ni. Bagaimana jaga cucu dekat rumah? Minta maaf. Nak jumpa kawan-kawan pun tak boleh, tu cucu dekat rumah ni jaga. Ni anak nak balik nanti, nak makan petang ni, minum petang, saya kena masak. Saya kata subhanallah, Hajar, inilah masa yang Allah bagi kita lapang daripada segala keterikatan dengan makhluk. Waktu inilah kita boleh pergi mengaji, kita boleh hadir majlis ilmu, kita boleh sembahyang banyak-banyak. Orang perempuan dulu tak boleh. Pasal apa? Sibuk layan suami, sibuk layan anak-anak, sibuk layan cucu. Sekarang semua dah pergi jauh, kita duduk seorang-seorang. Inilah masa yang Allah bagi pada kita sebelum kita betul-betul duduk seorang-seorang nanti dalam kubur. Betul juga Ustaz. Oh, sekarang ni semangat, dia pergi majlis ilmu, sana pergi, sana pergi. Happy dia. Rasa-rasa apa? Orang kata rasa-rasa macam tak happy, dia ajak kawan-kawan macam puan-puan, jom kita pergi makan tengah hari ni kat mana-mana. Punya pasal lah, siapa pun tak kacau. Oh, seronok. Dulu kan nak pergi kena minta izin dengan suami, sekarang suami dia tak ada, pasti dia jaga diri. Happy dia. Saya kata masing-masing boleh memilih bagaimana cara pandang dia untuk dia nak mendapatkan kebahagiaan, keceriaan esok hari. Itu dia. Tapi sekurang-kurangnya, bagi kita nak mendapatkan kehidupan yang sebegitu, paling kurang kita ada kena satu benchmark. Kena ada satu cara berfikir yang boleh kita letakkan sebagai asasnya. Kalau tidak, tiap-tiap hari kita akan pandang sudut negatif dia. Anak makin jauh daripada saya, kawan-kawan pun ramai dah mati, orang muda mana nak kawan dengan saya. Dia pandang sudut negatif je, tak macam yang kita kongsikan tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nak bantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kekal dalam momentum keceriaan selalu, Nabi orang yang sentiasa tersenyum. Macam mana Nabi susah-susah boleh senyum? Kita ni susah sikit, masam panjangnya, walaupun dah senang, masam lagi. Nabi setiap masa boleh senyum, dia kerja je. Pasal apa? Sebab ada setting, mind setting yang telah Allah berikan kepada Nabi. Ayat yang ketiga, apa dia? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dengar tak orang yang hati dia dalam hati dia ada taman, dia sentiasa boleh tersenyum? Orang yang dalam hatinya sentiasa ada Allah, maka dia sentiasa akan senyum. Dalam hatinya ada Nabi SAW, hati dia sentiasa akan senyum. Itu sebab Allah nak bentuk mind setting dalam diri Nabi. Kalau nak ceria, kamu kena rasakan Tuhan kamu selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kamu, dan tidak pernahlah kamu itu dibenci sebagaimana yang dituduh oleh kaum kamu. Allah tak benci saya, Allah tak tinggalkan saya. Orang nak buat apa pun pada saya, buatlah, saya tak heran Allah ada dengan saya. Boleh tak kita macam tu? InsyaAllah. Letakkan dalam hati kita, selama mana Allah ada dengan kita, takkan ada apa-apa, takkan ada sesiapa yang boleh menambah risau dalam hati kita, menambah sedih dalam hati kita, mengganggu-gugat ketenangan diri kita. Sebab hidup kita sudah cukup tenang dengan Allah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada satu buku dia yang terkenal, nama dia
Al-iman wal haya, iman dan juga kehidupan. Dia cerita ada satu pasangan suami isteri berlaku konflik dalam rumah tangga. Isteri dia seorang wanita yang baik, tapi laki ni laki yang agak kejam pada dia. Suami dia buat macam-macam, dia relax, dia tenang, dia buat kerja, dia layan suami dia dengan baik. Suami dia lagi hangat hati, aku nak buat bagi kau marah pada aku supaya kita jadi bergaduh. Bila kita bergaduh kita boleh, yalah macam-macam lah kan. Na'udzubillah. Sampailah satu hari itu Dr. Yusuf Qaradawi tuliskan cerita dia dalam buku tersebut. Dia kata apa dia? Laki itu kata, wahai isteri aku, hari ini aku akan cabut ketenangan dalam hati kamu. Aku akan cabut bahagia daripada diri kamu. Orang perempuan kalau sebut laki sebut macam tu pada kita, kita nampak satu je lah kan. Allah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Isteri dia dengan selamanya jawab pada suami, wahai suamiku, kamu selama-lamanya takkan dapat melakukan perkara sedemikian rupa pada aku. Aku tak bimbang. Suami dia terkejut. Pandai pula dia jawab. Cuba cerita sikit, macam mana yang aku tak boleh buat macam tu pada kamu. Orang perempuan nampak dah nak cabut bahagia ni, minta maaf hantar surat, jom pergi mahkamah, settle. Lepas ni kamu derita lah. Perempuan dia kata tak. Sebab kata dia, ketahuilah bahawasanya bahagia aku itu bukan pada sekalian yang namanya benda, tapi ia adalah sesuatu yang terletak dalam jiwa aku, dalam diri aku ni, dalam hati aku. Sedangkan hati aku ni bukan milik sesiapa, ia milik Tuhan aku. Lantaran itulah takkan ada sesiapa yang boleh mengambilnya daripada aku dengan bentuk-bentuk yang lain daripada apa yang telah Tuhan tentukan buat aku. Senyap suami dia, insaf terus. Kita nak cabut kebahagiaan orang lain, kadang-kadang sedap dia cakap, aku nak cabut kebahagiaan kau, aku tarik pekerjaan kau, aku rampas harta kau, aku colek anak kau, aku ambil isteri kau. Tapi cuba lihat Nabi Allah Ayub, waktu ketika mana diuji dengan ujian yang Allah izinkan syaitan perbuat segala macam kepada dia. Syaitan waktu tengok Nabi Allah Ayub, waktu ketika mana dia senang, kata syaitan pada Allah, aku tahu dia ni senang sebab harta dia banyak. Allah kata tak percaya, pergilah test. Syaitan buat kerja, habis semua harta Nabi Allah Ayub hilang. Habis, tinggal apa-apa ke dana. Tapi tengok senyum je lagi, syukur je lagi. Ya Allah, aku rasalah dia ni boleh jadi orang yang gembira, ceria, syukur pada engkau, taat pada engkau sebab anak-anak dia ramai. Nabi Allah Ayub banyak anak. Izinkan aku matikan anak dia. Semua anak-anak dia mati, tinggal dia dengan isteri dia je. Nabi Allah Ayub relax, dia senyum je. Anak-anak mati, habis masa dia mati. Syaitan kata tak boleh jadi ni. Ini pasal isteri dia ada sebelah lagi. Ambil isteri pula. Tahu kan kisah bagaimana terpisah Nabi Allah Ayub? Isteri dia request pada Nabi Allah Ayub, perempuan ni dah lama sangat susah, doalah bagi senang. Nabi Allah Ayub kata, aku malu nak minta lagi pada Allah. Aku dah hidup lama dengan senang, tiba-tiba jatuh senang, susah sikit, kamu sibuk nak minta supaya aku minta daripada Allah, aku ni senang balik. Kalau macam tu kamu pergilah daripada hidup aku kalau rasa susah sangat. Pergi. Balik itu kau sebat dengan 100 kali sebat. Dia kata, kalau kamu balik aku sebat dengan 100 kali sebat. Pasal apa? Dia tak suka isteri lupakan diri daripada Allah. Tinggal seorang-seorang, sampaikan sebut dalam riwayatnya, tubuh tinggal lagi kulit dengan tulang, daging tak ada apa dah. Tapi dia minta daripada Allah, ya Allah, kau nak ambil yang lain, ambil lah. Cuma tinggalkan untuk aku lidah aku, untuk aku terus berzikir, hati aku untuk terus aku mengenangkan Allah. Subhanallah. Tapi bila mana dah diketahui keadaan tersebut, syaitan pun surrender. Betul lah, dia merupakan hamba engkau ya Allah yang bersyukur, yang sentiasa tak pernah merasakan engkau meninggalkan dia. Maka pada ketika itulah Allah kembalikan balik sihat, Allah kembalikan balik isteri. Tapi dia sebat macam mana? Dia ambil 100 jerami, himpunkan sekali, sebat pelan-pelan. Sumpah tetap sumpah yang perlu dibayar. Dia pukul tapi ambil jerami 100 ikat, 100 tangkai tu kan dia tak sebat satu kali kan, 100 tangkai tu mewakili setiap satunya adalah satu sebatan. Maka dipukullah isteri dengan pukulan yang lembut, membayar sumpah dia yang telah disumpah sebelum lagi. Pada itu Allah kembalikan balik anak-anak, Allah kembalikan balik harta dia. Ini siapa yang ada dalam minda dia, Allah tak pernah tinggalkan dia, takkan pernah ada rasa takut, takkan pernah ada rasa sedih.
Ada lagi ke kita kena ada mind setting Ustaz, selain daripada yakin diri kita Tuhan tak pernah tinggalkan kita? Tambah daripada apa yang saya sebutkan ayat ketiga ni, cuba tengok bersama-sama dengan surah Al-Baqarah ayat 152. Buka surah Al-Baqarah, tengok ayat 152. Apa Tuhan kata? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Selama mana engkau ingat akan aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Dan hiduplah dengan bersyukur pada aku. Tolonglah jangan kufur, sebab bila kita kufur, kita akan hidup susah. Nak hidup senang, senang je. Macam mana? Hiduplah dengan kesyukuran yang tinggi. Okey, itu yang pertama yang perlu kita ada mind setting kita, iaitulah jangan pernah Allah hilang daripada kita. Bila mana kita hilang Allah daripada kita, kita akan hidup susah. Macam yang Tuhan sebut dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada ingat aku, bukan Allah tak peduli kita, kita yang tak peduli Allah. Kata Allah, siap. Dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. Dia takkan boleh hidup senang punya. Kalaupun dia senang nampak luarannya, hati dia akan sempit. Yang keduanya, macam mana kita nak hidup bahagia? Allah sebut ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ustaz, saya cuba untuk ingat Allah, saya usaha untuk pastikan saya tak lupa Allah, tapi hidup saya ni kok mana pun sempit juga Ustaz. Makan cukup-cukup makan dia, esok lusa dia pun tak tahu ada makanan ke tidak. Anak-anak saya nanti nak besar macam mana Ustaz? Susah. Suami saya baru saja meninggal. Saya ni dah anak yatim sebatang kara dulu-dulu. Suami ada sekejap, Tuhan bagi happy, dapat anak 2-3 orang. Tiba-tiba dia mati, tak sempat anak-anak kami besar. Macam mana saya nak hidup Ustaz? Oh, saya faham. Saya faham. Tapi Allah bantu kita. Macam mana nak atasi benda tu? Apa sahaja kehidupan yang Allah berikan daripada kehidupan dunia ini, susah mana pun, selagi mana kita ada sesuatu yang kita pandang jauh dan kita pandang ianya hebat, kita takkan terganggu dengan gangguan-gangguan hidup yang sementara ini. Itu sebab Tuhan sebut ayat keempat, percayalah, apa yang Tuhan tentukan bagi kamu daripada kehidupan dunia ini adalah untuk sesuatu yang Tuhan kata akhirat yang Tuhan sediakan bagi kamu itu lebih baik daripada dunia yang kamu hadap ini. Sifat dunia ini, sesenang macam mana pun manusia, dia akan susah. Percaya ke tidak? Orang yang paling kaya pun dia akan kata sebenarnya saya ini susah. Saya ada seorang kenalan, bukan takat jutawan, billionaire. Pergi umrah sekali dengan dia, duduk satu hotel dengan dia, berbual dengan dia. Saya kata pada dia, saya panggil dia Pak Tam. Pak Tam senang lah, duit kiri kanan semua dia, bisnes macam-macam. Anak pula mewarisi kekayaan dengan bisnes yang diperkembangkan. Oh, memang senang hidup dia. Senanglah hidup Pak Tam sekarang ni, boleh orang kata goyang kaki je. Semua masuk. Dia kata, Ustaz, sebenarnya Ustaz lagi senang lagi pada saya. Saya kata, saya ni apa yang saya ada cukup-cukup je, alhamdulillah, saya kata. Tapi saya nampak Pak Tam lagi senang daripada saya. Tak, dia kata, saya orang bisnes. Agak-agak Ustaz, saya boleh tidur jam berapa? Dia kata, saya cuma boleh tidur jam 12.30 malam, bangun balik jam berapa? 3 pagi. Nak mula bisnes kena mula awal. Dia kata 3 pagi dah start bisnes. Tiap-tiap hari sepanjang umur masa hayat dia, itulah yang dia terpaksa hadap. Tuan-tuan sanggup tak hidup macam tu? Pukul 12 malam waktu tidur, sebab tidur lewat daripada pekerja-pekerja dia, nak kira duit jualan harian. 12.30 malam paling awal dia boleh tidur, bangun 3 pagi. Itu biasa dia terpaksa hadap. Itu sebab bila mana dia pergi umrah, rutin tu memang berlaku dalam hidup dia. Dia hanya tidur pukul 12.30 malam, awal 3 pagi dia dah bangun. Kalau pergi umrah dengan dia, saya malu sangat-sangat. Pasal apa? Dia akan habiskan masa dia lepas isyak. Orang lain lepas isyak tu balik hotel, shopping. Dia nak shopping apa, semua benda dia dah ada. Tiap-tiap tahun dia pergi umrah, tiap-tiap tahun dia ada rezeki untuk dapat datang ke Tanah Suci. Kadang-kadang 2-3 bulan dia pergi. Tapi dia kata, sebenarnya yang saya tak ada adalah masa saya. Orang lain duit tak banyak, so dia tak perlu kira duit dia. Sekarang duit banyak,
kena kira duit saya. Masa saya habis dekat duit, orang lain dapat habiskan masa untuk ibadat. Itu sebab kalau dia pergi umrah, memang dia takkan buang masa. Pukul 12.30 malam baru balik rumah, baru balik daripada Masjidil Haram, 3 pagi dah pergi sembahyang balik. Dia akan tahajud daripada 3 pagi sampai lepas subuh pun dia akan lajak duduk dekat masjid, banyakkan ibadat. Memang betul-betul dia berikan masa dia untuk ibadat tersebut. Oh, kita kata subhanallah, kita yang rasa diri kita susah, rupanya ada orang lagi susah walaupun kita nampak dia senang. Ini kelebihan yang Allah bagi pada tiap-tiap daripada kita. Tapi dunia ini hakikatnya adalah kehidupan yang susah. Lepas daripada susah, kita akan tempuh satu susah lagi. Waktu kita duduk dalam alam rahim, kita rasa put mak kita ni dah sempit sangat dah kan, pakai tak sabar nak keluar, nak tengok dunia. Oh, bila dah keluar tengok dunia, rupanya dunia ni lagi susah. Macam-macam susah nak kena hadap. Ada orang kata tak apalah, saya bunuh diri ustaz, lagi senang sikit. Masuk dalam kubur, rupanya kubur lagi sempit dari dunia. Ingatkan lubang kubur tu dah sempit dah, bangkit di akhirat masuk neraka lagi sempit. Tapi orang beriman, kalaupun hidup sebelum akhirat itu ianya adalah kehidupan yang sempit, tapi bila sampai di akhirat dia akan lihat syurga Allah itu yang disebutkan seluas langit dan juga bumi. Itu sebab Tuhan berikan mindset yang kedua untuk Nabi. Nak boleh kata kita hidup bahagia, letakkan mindset akhirat itulah segala-galanya bagi kita. Tadi Allah segala-galanya. Yang kedua, letakkanlah bahawa yang kita nak kejar dalam hidup kita adalah akhirat, bukan dunia semata-mata. Kalaupun kita nak dapatkan bahagian daripada dunia, saya pun nak juga ustaz dunia ni, saya nak belilah beg tangan saya. Nak buat apa beg tangan tu? Saya naklah kata bergaya depan kawan saya. Lepas dapat bergaya tu, dapat apa lagi? Kawan-kawan saya sukalah saya. Lepas tu sekali ke tiap kali bawa beg tangan yang sama, tak kena tukar beg tangan yang baru dah susah dah. Tapi kalau seorang tu, ustaz saya nak beg tangan ustaz, tapi beg tangan saya ni saya nak bawa lah telekong saya nak bawa lah Quran saya, nak pergi masjid surau. Kan bahagia. Dapat beg tangan, tapi beg tangan yang membahagiakan dengan bahagia yang sebenar. Nanti kalau kita kata kita niat nak beg tangan sebab orang nak puji kita, sekali je. Beg tangan baru, beg tangan baru, beg tangan baru. Next time beg tangan lama. Habislah. Dah susah kita. Tapi kalau beg tangan tu kita bubuh untuk apa? Benda-benda yang baik. Bubuh Al-Quran kita, bubuh telekong kita, bubuh benda-benda yang baik. Wah, baguslah awak ni beg tangan semua ada. Telekong ada, Quran ada. Silap-silap kain kafan pun dia bubuh dalam tu. Siapa tahu kan? Ada orang dia ingatkan diri dia, bubuh beg kafan dalam beg dia. Pasal apa? Jadi apa-apa aku dah siapkan untuk korang, jangan susah-susah. Masya Allah. Okey? Tapi minda ni penting. Kalau kita hidup dengan semata-mata fokus untuk dunia, percayalah dunia ini takkan pernah memuaskan kita. Dulu kita kata, ustaz saya kalau dapat beli kereta import cukup dah, asyik pakai kereta tempatan je kan. Dapat beli kereta Toyota, seronok hari pertama, minggu pertama, sebulan pertama tu kembang je hidung kalau bawa kereta. Kita rasa macam orang tengok je kita kan. Lepas sebulan, lepas setahun road tax mahal, maintenance pun barang import kan, boleh tahan. Aduh, tak apalah. Kita kata kalau dapat patah balik ke kereta dulu pun kira okey, tapi dah bayar 7 tahun, masa bila nak habis, tunggulah habiskan dulu bayar. Contohnya lah. So dunia ni takkan pernah puaskan kita. Yang hanya dapat puaskan kita adalah akhirat kita. Itu sebab Nabi SAW, apa pun yang berlaku pada Nabi, Nabi pegang dengan satu ungkapan. Nabi kata, Allahumma la isha illa ishal akhirah. Wahai Tuhan aku, wahai Tuhan kami, sebenarnya tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya bagi kami melainkan hidup di akhirat. Kalau datanglah dunia pada Nabi pun Nabi tak heran sangat. Kalau datang susah pun Nabi tak kisah sangat. Kita kalau datang senang lupa diri, kalau datang susah mula serabut kepala. Biasa-biasa je. Dunia ni lah tempat kita apa? Tinggal ke meninggal? Dunia tempat kita meninggal kan? Tak ada tempat yang dunia ni tempat kita tinggal. Tiap-tiap hari kita tengok orang meninggal, tak ada yang tinggal selama-lamanya. So kita tahu benda yang kita akan tinggal, kita takkan berikan concern yang banyak. Kalau kita tahu kan rumah yang kita duduk tu rumah sewa, ada orang buat rumah sewa dia macam rumah dia, renovate. Rumah sewa tu saya dah renovate macam rumah dia lah pula. Ni rumah orang lah kak.
Rumah orang buat rumah orang, jaga elok, pastikan tak rosak, nak pulangkan balik ni. Macam itulah dunia kita. Dunia ni cuma tempat yang sementara, yang akhirnya kita akan pulangkan kembali kepada Allah. Tu nak betul-betul nak renovate tu rumah dalam syurga tu. Sebab Nabi dalam offer Nabi, contohnya siapa yang membina masjid di dunia ini kerana Allah, maka Allah akan bina rumah di dalam syurga. Tu jangan kedekut. Sebab apa? Kita nak bina hidup yang lebih baik di akhirat. Berikutnya, kenapa yang dikatakan hidup akhirat ni lebih utama, lebih baik? Sebab macam saya sebutkan tadi, tidak ada daripada kurniaan dunia yang akan memuaskan kita. Tetapi apa yang kita terima daripada balasan akhirat, Allah nyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Percayalah wahai Muhammad, apa yang kamu akan perolehi daripada kurniaan Tuhan kamu di akhirat kelak, itulah yang akan membuatkan kamu redha lagi, berpuas hati dengannya. Okay? So minda yang kedua ni, minda akhirat kena sentiasa dalam kepala otak kita. Kalau tak dapat dunia ni pun kita taklah tusah hati. Kalau dapat pun kita tak terlalu bergembira, tak terlalu nak berbangga. Sebab apa? Ini cuma tempelan semata-mata aku nak kejar akhirat yang lebih utama. Ustaz, tak boleh nak pergi lagi lah, tak nampak lagi akhirat tu. Macam mana nak buat ni? Tadi kita kata kita nak kekalkan Tuhan dalam fikiran kita. Maksudnya sentiasa minda kita ni ingat Allah, nampak akhirat. Macam mana kalau dua ni nampak-nampak tapi tak clear lagi Ustaz? Macam mana ni agak-agak? Okeylah, Allah lanjutkan dengan ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3 ayat ni. Macam mana kita nak atasi keadaan yang susah yang sedang kita hadap ini dengan satu lagi teras yang ketiga daripada cara kita berfikir. Allah kata kalau kamu tak mampu lagi nak nampak hidup kamu itu tidak ditinggalkan oleh Allah, kamu tak boleh nampak akhirat itu lebih baik bagi kamu, langkah yang perlu kamu buat iaitulah kamu perlu melihat keadaan kamu sebelum daripada kamu berhadapan dengan keadaan susah sekarang. Okey, macam mana keadaan susah sekarang? Kita kata susah, tanya balik soalan, sebelum ni senang sangat ke? Sebelum ni senang sangat ke tuan-tuan puan-puan? Oh, saya ni senang, beranak-beranak dalam kantung mah, dah orang kata. Tak. Siapa yang tahu hidup dia, apa pun kehidupan manusia itu dia akan bermula dengan susah. Kalaupun dia anak orang senang, akan ada susah dalam hidup dia, tak banyak sikit. Maka Tuhan kata kepada Nabi SAW yang waktu ketika mana Nabi rasa susah, Allah kata, cuba ingat balik saat susah dalam hidup kamu. Alam yajidka yatima, bukankah dia, yakni Allah, telah mendapati kamu ni lagi susah daripada keadaan sekarang? Kamu tu anak yatim ya, wahai Muhammad. Susah tak masa tu? Anak yatim dalam konteks masyarakat Arab adalah merupakan anak yang paling susah. Sebab apa? Sebab dalam tradisi masyarakat Arab, anak yatim akan jadi second class punya manusia. Jadilah hebat macam mana sekalipun, anak yatim akan diletakkan second class punya manusia. Tapi Nabi buktikan anak yatim itu jadi anak yang berjaya. Itu sebab bila sebutkan saya pergi bagi ceramah untuk anak-anak yatim, bagi semangat pada diorang, saya kata, kalaupun kata-kata kawan-kawan kamu yang selalu menghina kamu bila mana datang untuk hari pertemuan ibu dan ayah, kamu tak ada siapa-siapa yang datang, kawan-kawan ejek, ini budak tak ada bapa, contohnya, sedih diorang. Nah, orang lain bila sampai hari graduasi ataupun hari-hari yang memberikan kegembiraan dalam bentuk kejayaan, orang lain diiringi oleh ibu dan ayah, mereka tak ada ibu dan ayah. Saya kata jangan rasa sedih. Sebab kamu bersama-sama dengan seorang yang begitu istimewa dalam hati semua manusia, iaitulah kamu bersama-sama dengan Rasulullah SAW yang juga merupakan anak yatim. Pakat senyum belaka. Kita satu masa nanti kita akan join Nabi, sebab Nabi juga anak yatim.
tapi janji jaga akhlak baik-baik, jadi orang yang elok-elok, insya-Allah kamu jumpa dengan Nabi kamu tu. Oh, seronok dia. Tak jumpa orang lain pun tak apalah, tak ada ayah pun tak apalah. Kami ada yang namanya Rasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, seronok dia. Nabi anak yatim. Tapi adakah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yatim, Allah biarkan Nabi terkapar-kapar? Tak. Fa'awa, Allah belai, Allah tatang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah pastikan setiap masa Nabi seolah-olah tetap ada pelindung-pelindungnya seperti mana anak-anak yang lain. Nabi kehilangan ayah, tapi Allah tetap berikan ibu. Nabi kehilangan ibu, tetap ada tok wan. Nabi kehilangan tok wan, Nabi ada yang namanya isteri dan juga kemudian awalnya bapa saudara, kemudian ni isteri. Hilang bapa saudara, hilang isteri. Allah berikan ummah seluruhnya menatang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa nak takut? Tapi syaratnya kena tengok waktu yang kita paling susah sebelum daripada ni. Kalau sebelum daripada ni Allah tak pernah mensia-siakan aku, takkanlah sekarang aku susah Tuhan takkan datang untuk tolong aku. Lihat dia. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Tuhan yang sama? Dia juga satu ketika dahulu pernah mendapati kamu kebingungan dengan tabiat masyarakat kamu. Waktu Nabi hampir-hampir usia 40 tahun, pening kepala tengok masyarakat dengan perangai yang bukan-bukan. Sekarang ni dah dapat Islam, cuma pening kepala dengan kata-kata perempuan yang menuduh Nabi ditinggalkan oleh Allah. Tapi paling kurang kamu pada sudut melihat bahawasanya kecerahan untuk hidup beragama itu telah pun ada. Susah lagi sebelum daripada ni kan, waktu Islam tak sampai kepada kamu. Sekarang Islam dah ada. Yang tak ada apa dia waktu ni? Ketenangan seketika, yang namanya gangguan orang, yang nama kata-kata manusia. Kita hidup susah lagi sebelum daripada ni. So, tenang-tenang saja. Bila mana kamu bingung, bukankah waktu kamu bingung dulu, Tuhan itulah yang telah memberikan petunjuk kepada kamu macam mana nak overcome that problem. Maka sekarang ni, kalau kamu bingung, saya ni penat Ustaz dengar cakap orang, siapa suruh? Itu sebab Tuhan kata dengar cakap dia, tapi dengar cakap orang pasal apa? Dengar cakap Allah. Maksudnya baca Quran, tengok hadis Nabi, tenang kita. Dengar cakap Allah, manusia kalau dia cakap 100 perkataan pun, ia tidak akan boleh memberikan bekas kepada hati kita kalau hati kita itu sudah terpenuh dengan kata-kata Allah. Tapi kalau hati kita kosong daripada kata-kata Allah, hati manusia itulah yang memenuhi hati kita. Itu yang sakit hati. Jangan. Bila mana kita bingung, Allah yang memberikan kita petunjuk. So kalau kita rasa susah hati, rasa keliru, rasa confused, rasa macam-macam pening kepala, tenang-tenang saja, carilah Allah. Ya Allah, sembahyang istikharah, aku ada problem sekian-sekian, ada pilihan di hadapan aku ni, mana satu aku nak pilih ni, tunjukkan yang mana yang paling baik untuk aku. Allah akan bagi petunjuk. Sebab bila mana Allah bagi petunjuk, dialah merupakan petunjuk yang sangat-sangat jelas, tak lagi kita confuse itu ke ini. Tapi janganlah kita buat benda itulah yang menyulitkan kita. Suami tanya, awak hari ni nak pakai baju apa? Sekejap, saya nak sembahyang istikharah dulu. Janganlah buat sampai complicated macam tu sekali, mentang-mentang baru balik kuliah pada duha ni kan. Tak, kita faham maksud kebingungan tu. Satu saat yang kita tak tahu nak pilih yang mana, carilah Allah. Istikharah kita, salat hajat kita buat. Itu jalan paling mudah. Sebab bila mana Allah bagi solusi, kita pun kadang-kadang tak sangka, macam ni rupanya penyelesaian. Saya punyalah fikir dengan segala kepala otak saya untuk selesaikan masalah. Tiba-tiba Allah tunjukkan, ini penyelesaian dia. Alah, simple je. Kita bermalam-malam nangis, masalah tak selesai. Orang tanya, dah sembahyang istikharah belum? Dah sembahyang hajat belum? Tak lagi. Sekali kita sembahyang, Tuhan tunjukkan penyelesaian, settle masalah kita semua. Dan Tuhan sebut, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ayat yang ke-8. Itu dia. Apa dia Tuhan kata? Dia juga telah mendapati kamu tu orang miskin, orang susah, orang fakir, a'il, orang yang susah. Fa'aghna. Dialah yang memberikan kamu kekayaan, wahai Muhammad. Nabi kaya macam mana? Bukan macam orang lain. Nabi kaya dengan kaya jiwa. Tak pernah Nabi tidur malam hari, melainkan dia membahagi-bahagikan harta yang diperolehi pada hari tersebut kepada semua orang yang susah. Kaya tak kaya. Kita sebab kita tak kaya ni lah yang menyebabkan kita hari ini masih lagi takut-takut nak bersedekah. Pasal apa? Nanti aku bagi ke orang, tak cukup untuk aku. Nabi boleh bagikan seluruh harta dia pasal apa? Sebab Nabi tahu aku kaya.
Tapi kita pun tak dituntut untuk buat macam Nabi sebegitu rupa. Kita cuma perlu berikan sebahagian daripada apa yang kita ada untuk kebaikan yang lain, terutamanya pada hal agama ini kan. Waktu kita susah inilah kita sepatutnya ingat sampai bila-bila, sebab bila mana kita datang susah masa depan, seperti mana kita susah sebelum daripada ni, Tuhan kayakan kita. Untuk apa kita bimbang dengan apa yang berbaki daripada hidup kita? Itu dia. Itu sebab pesan Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Unzuru ila man huwa adnakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Apa kata Nabi? Nabi kata, kalau kamu nak pandang-pandang keliling-keliling kamu daripada kehidupan dunia ni, jangan pandang orang yang tinggi daripada kamu, daripada bahagian dunia dia. Jangan duk asyik menjeling rumah banglo orang dia. Jangan duk asyik tengok kereta mewah orang dia. Jangan tengok orang senang tu, jangan tengok orang senang ni. Banyakkan masa kita untuk tengok orang yang paling susah. Saya baru balik lagi pada program semalam, program NGO macam perempuan juga. Tengok gelandangan di Kuala Lumpur, tengok nasib mereka. Kita rumah kita tak besar pun, paling kurang kita boleh berlindung daripada panas hujan. Orang gelandangan ni, apa yang ada itu yang dihadapnya, walaupun cuma di tepi jalan, dapat rebahkan tubuh dia, dapat baring bertumpang di bawah kaki lima tu pun tu dah bahagia. Tengok dia tidur, kita pun kadang-kadang confused. Biar betul bahagianya dia, kita kadang-kadang tidur atas 10 inci punya tilam pun malam duk kelipur-kelipur mata kan, tak ada tidur. Pasal apa? Sebab jiwa tu bukan jiwa yang bahagia. Subhanallah. So ambil iktibar. Bila kita tengok gelandangan, bila kita balik rumah kita, tengok rumah kita yang tadi sebelum lagi badan nampak kecil. Oh ya Allah, luas rumahku punya. Nah, betul tak? Tapi kalau kita duk tengok banglo rumah orang, tengok rumah kita, Allah, rumah kita apartment ni kecil contohnya. Tapi kalau kita tengok gelandangan, rumah kita lah paling besar. Nabi kata jangan duk tengok orang yang lebih tinggi bahagian dunianya daripada kamu, tapi tengoklah orang yang lebih rendah kedudukan bahagian dunianya pada kamu. Pergi ziarah orang sakit dekat hospital, sesekali pergi ziarah kubur. Rupanya rumah dalam tu lagi sempit Nak heran apa rumah kat dunia ni. Waktu itulah kita akan kata alhamdulillah banyak-banyak. Nabi sebut bila kita buat macam tu, alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Mudah-mudahan tak hilang daripada hati kita ni nikmat-nikmat Allah. Siapa yang masih lagi dalam hati dia teringat nikmat Allah, maka mulut dia akan keluar banyak alhamdulillah. Tapi siapa yang rasa diri dia hilang nikmat Allah, dia akan mengeluh, dia akan marah-marah, Tuhan kenapalah aku dah hidup sekian lama tak kaya-kaya juga dan sebagainya. Jangan. Okey. So cara ketiga macam mana kita nak hadirkan gembira kita, jangan kita tengok orang yang lebih senang daripada kita daripada bahagian dunia. Perhatikan kehidupan kita yang lebih susah sebelum daripada ni, ataupun susah yang ada pada orang lain, supaya nikmat Tuhan itu kekal dalam hidup kita. Alhamdulillah, Ustaz, saya ni tak kaya tapi anak-anak saya semua baik-baik belaka. Alhamdulillah. Ustaz, saya ni tak ada anak tapi kawan-kawan saya baik-baik belaka. Alhamdulillah. Ustaz, saya ni laki pun tak ada tapi ayah saya masih lagi hidup. Alhamdulillah. Ustaz, saya ni dah tak ada siapa-siapa. Jangan kata tak ada siapa-siapa. Kita ada Allah. Selama mana Allah ada dengan kita, settle segala-galanya. Okey. Inilah 3 cara berfikir yang diajar oleh Allah pada Nabi. Macam mana nak keluar daripada kemelut, rasa bimbang, gundah gulana, sedih. Nabi bila mana dah tengok 3 cara fikir tersebut, Nabi buat. Maka pada ketika itulah Nabi dapat bangkit kembali daripada rasa sedih tersebut. Tapi yang lebih penting, macam mana kita nak maintain perasaan bahagia tersebut. Kita dah ada lah. Dengan 3 cara tadi, insya-Allah siapa yang betul cara berfikir dia, hidup Allah lah segala-galanya, Allah tak pernah tinggalkan aku, tu pun dah cukup. Aku nampak akhirat untuk aku yang namanya syurga menanti pun dah cukup. Aku nampak hidup aku sebenarnya sebelum daripada ini lebih susah, hari ini lebih senang. Kalaupun hari ini ada kesusahan, tapi hari ini sebenarnya lebih senang daripada sebelum daripada ini. Okey? Tapi macam mana nak maintainkan keadaan bahagia dalam diri kita? 3 ayat yang terakhir. Bila kita dah bahagia, bahagia ni dia hanya dapat dilangsungkan, dapat diteruskan kalau kita menjadi orang yang bersyukur. Apa tanda kita bersyukur? Kita akan pergunakan kebaikan tersebut
bukan takat untuk manfaat diri kita, tapi kita kongsikan dengan orang lain. Maka Nabi Allah ajarkan, nak kekalkan bahagia ni, Allah kata apa dia? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu tu kan anak yatim satu ketika dahulu, wahai Muhammad. Sekarang ni kamu pula kena tolong anak yatim yang lain. Jumpa dengan anak yatim, jangan kamu kerasi mereka, tapi letakkan diri kamu pada kedudukan satu ketika dahulu kamu dapat memahami bahasa jiwa anak yatim, maka santunilah mereka dengan sebaiknya. Kita nak dapat bahagia, jadikan antara agenda kumpulan kita ni satu masa santunilah anak yatim. Buat program, satu program santunan anak yatim. Saya yakin benda ni dah common. Tapi kali ni kita bukan buat santunan atas tradisi ataupun adat. Orang lain buat santunan anak yatim, kami pun buat jugalah. Tak. Tapi kita buat dengan sepenuh jiwa kita. Kita tampil di hadapan anak yatim dengan perasaan kita, aku faham jiwa anak yatim macam mana, aku cuba untuk gembirakan. Seperti mana satu ketika dahulu waktu aku anak yatim, aku suka orang menggembirakan aku. Barulah semangat kita tampil depan rumah anak yatim tu senyum berlaku. Ini tidak, kami nak menyantuni anak yatim. Apa nama? Duit ada kan? Nak duit. Okay, bye-bye. Tak ada keceriaan tersebut. Sedangkan Allah telah menceriakan kita hari ini. Ceriakan orang lain, senyum banyak-banyak, supaya anak tu tahu ada perasaan orang yang prihatin terhadap mereka, dan adanya kasihan belas kita terhadap dia yang akan membuatkan dia itu insya-Allah bersemangat untuk hidup. Anak yatim, tolong take care. Siapa nak bahagia hidup dia, tolong jaga anak yatim. Sebab apa? Siapa yang jaga anak yatim, Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim akan duduk dalam syurga macam ni. Rapat. Ustaz, saya ni rumah kecil, kalau masuk anak yatim kesian kat dia. Hari ni jaga anak yatim tak semestinya kita ambil duduk dengan kita. Ada peluang-peluang tak dapat banyak, kita sumbangkan ke rumah anak-anak yatim. Saya tak mampu nak jaga, tapi saya ada sedikit duit ni, gunakanlah untuk bantu jaga anak yatim lah. Kita boleh buat macam tu. Mudah-mudahan itu juga diertikan sebagai menjaga anak yatim. Nak maintain bahagia macam mana? Kena buat action lagi, kena buat tindakan lagi. Pertama tadi jaga anak yatim. Sebab apa? Sebab Nabi anak yatim. Kita jaga anak yatim seolah-olah kita jaga Nabi SAW. Seolah-olah. Itu sebab Nabi kata, orang yang jaga anak yatim tu dalam syurga macam aku. Duduk dengan aku macam ni, rapat. Ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi sebutkan begini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Hari ini dah jadi orang senang kan? Yang susah cuma otak kita sikit je, serabut kepala. Nak senang hidup, kalau ada orang memerlukan, meminta bantuan kita, jangan kita tolak kalau kita mampu. Siapa yang menggembirakan orang lain, Allah akan balas balik kegembiraan pada diri dia berkali ganda. Pegang ni je. What you give, you get back. Hari ini kita buat orang tersenyum, esok berkali-kali Allah buat kita senyum. So kalau ada orang datang minta pada kita something, terutamanya daripada keperluan-keperluan yang utama, cik, saya cuma nak duit untuk saya makan, saya betul-betul lapar, berikan pada dia duit untuk dia makan. Belikan makanan dia, bagi keperluan dia. Kita tak perlu untuk sara dia kalau kita tak mampu, tapi paling kurang waktu dia meminta untuk sesuatu yang dia perlukan daripada makanan, berikan. Tak dapat bagi banyak, bagilah yang kita mampu. InsyaAllah nanti waktu kita angkat tangan minta daripada Allah, ya Allah, aku ada hajat dalam hidup aku, dan satu ketika aku tak pernah menghampakan orang yang meminta kepada aku, maka atas apa yang aku perbuat sebelum daripada ni, aku bertawassul dengan doa aku ni pada amal tersebut. Tolonglah, kabulkanlah permintaan aku atas apa yang aku bantu orang lain daripada permintaan mereka. Allah akan bagi pada kita. Kita akan gembira selalu. Angkat tangannya doa dapat, angkat tangannya doa dapat. Tak keseronok. Tapi jangan kita sombong. Aku ni orang senang, aku tak pernah susah sebelum daripada ni. Jangan. Allah akan uji kita. Waktu kita senang, Tuhan uji kita. Waktu kita susah, Tuhan uji kita. So dah senang, Tuhan kata apa dia? Nak kekal maintainkan gembira, jangan kita kesampingkan orang yang meminta pada kita, bagi pada dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang terakhirnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
nikmat bahagia yang kita kecap, nikmat senang yang kita sedang alami sekarang ni, cara yang paling baik untuk maintainkan ia paling kurang dan menambah ia, caranya ialah dengan berkongsi dengan orang lain. Kongsi, fahadith, bicarakanlah ia. Adapun nikmat-nikmat yang kalian kecapi tersebut, kalau nak ianya ditambah, nak dia dikekalkan oleh Allah, Allah kata apa dia? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu betul-betul bersyukur, apa kaedah bersyukur? Iaitulah kita kongsikan dengan orang lain. Pada waktu itu kami akan tambah. Jangan takut, Allah akan tambah punya. Tapi kalau kamu kufur, bongkak aku bagi senang sikit, kamu dah lupa diri tak nak tolong orang lain kan. Sekarang aku bagi susah balik, biar kamu tahu macam mana periknya susah waktu kamu tak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dah senang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita berikan perkongsian kepada apa nikmat yang Tuhan berikan semampu yang kita ada, insya-Allah hidup ni sentiasa akan ceria. Dekat sini ada beberapa kesimpulan yang utama. 3 cara fikir, 1 cara tindak. Hidup jangan berfikir semata-mata, tetapi kena ada tindakan. Siapa yang buat 4 prinsip ini, 3 daripada cara fikir, 1 dalam bentuk tindakan, Allah sebutkan dalam surah yang berikutnya, alam nashrah laka sadrak. Bila mana kita dah buat, Allah confirm, tidakkah kami sedang melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Lepas turun surah Ad-Duha, turun surah Asy-Syarh. Terus bila Nabi buat, terus Nabi dapat rasa. Siapa yang nakkan apa yang Nabi rasakan daripada keceriaan dan juga kegembiraan, terutamanya pada waktu duha yang setiap hari kita sambut kehidupan kita pada harian-harian begini, lakukanlah prinsip surah Ad-Duha dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita selalu dan mengekalkan keceriaan kita dan menambahnya daripada masa ke semasa sampailah kita mendapat keceriaan yang paling abadi, iaitulah tatkala mana kita bangkit depan Allah nanti, Allah akan kurniakan kita wajah yang paling berseri-seri, senyuman yang paling manis, sebab kita tahu kita telah mengisi kehidupan kita tu dengan amal-amal salih, insya-Allah. Wallahu taala alam. Tak habis lagi 11.30. Saya tak nak habiskan 11.30 sebab saya habiskan 11.30 tak ada masa untuk bertanya. Saya bukakan ruangan kalau nak ditanya apa-apa. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya tanya pada situ saja. Wallahu taala alam. Allah. Okey, ada apa-apa yang nak dikongsikan dan nak tanyakan, silakan. Ada apa yang dikongsikan, Ustaz cakap tak betul tadi, tegur saya, tak ada masalah. Orang belakang makcik-makcik kita, orang lama tu lagi banyak pengalaman dia kan, tanya makcik-makcik tu. Ada apa-apa nak ditanyakan? Kalau tak ada, saya nak tutup. Ada? Silakan ajar. Ajar ceria, Masya Allah, senyum dah ajar. Okey, silakan ajar. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, very good. Dalam momen-momen hidup Nabi SAW, kalau kita buka kitab sirah, siapa yang ada kitab sirah, saya berani challenge dia. Saya mengajar sirah, salah satu daripada subjek pengajian di universiti dan juga di luar daripada universiti. Cuba kita buka kitab sirah dan cuba kita buat tagging pada setiap muka surat lembaran kitab sirah yang kita baca dengan 2 tag. Tag pertama gembira, tag yang kedua sedih. Susun pada setiap muka surat yang kita baca daripada kitab sirah tersebut, agak-agak tag yang mana lagi banyak, sedih ke gembira? Sedih. Bagi kita lah pembacaan kita, kesedihan itu lebih banyak meliputi kehidupan Nabi
dan itu merupakan normal bagi kehidupan manusia. Maksudnya sedih itu tetap akan datang pada kita, dan kadang-kadang dia mungkin lebih daripada momen-momen gembira. Tetapi bila sebutkan tentang murung, ia keadaan yang Nabi SAW memang ajak pada kita untuk kita minta lindung. Murung ni apa dia? Sedih yang melampau daripada keadaan yang sepatutnya. Satu ketika Nabi SAW kematian anaknya yang namanya Ibrahim. Bila nama Nabi SAW dengar kematian anak dia, Nabi balik rumah, Nabi tengok Ibrahim, Nabi mengalir air mata. Sahabat tegur Nabi, kata dalam hidup ni jangan sedih, jangan kata rasa risau bimbang, ni kamu pula nangis pasal apa? Nabi kata, innal aina la tadma' wa innal quluba la hazin. Sifat bagi mata ini, dia pasti akan merembeskan air mata, itu normal. Dan sifat bagi hati pasti akan ada kesedihan. Tetapi dalam hal kemurungan, iaitulah kita melayan kesedihan tersebut, itu yang dilarang. Nabi ada kesedihan yang lebih dahsyat daripada itu, yang disebutkan sebagai amul hazan, macam yang disebutkan oleh puan tadi, tahun ke-10 daripada kenabian. Nabi kehilangan 2 tonggak utama daripada kehidupan. Tapi cuba baca, adakah Nabi murung? Tidak. Habis Nabi SAW hadap dengan kesedihan yang begitu berat, sampaikan orang semua menyatakan itu adalah merupakan tahun kesedihan, bukan minggu, bukan bulan, tahun kesedihan. Tapi Nabi sedih ke? Tak. Nabi tetap fokus dengan prinsip yang 4 tadi. Aku ada kerja yang perlu aku buat. Lepas daripada Nabi kehilangan isteri baginda, Nabi pergi ke Taif, pergi buat kerja dakwah, kena pula baling. Nabi sedih. Nabi duduk dalam kebun yang dimiliki oleh Utbah dan juga Rabi'ah. Nabi mengadu pada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati 'ala an-nas, anta rabbul mustad'afin, ilham takilni. Kita baca pengaduan Nabi itu, kita sedih, rasa sedih, tak boleh tahan. Tapi Nabi sedih, Nabi murung? Tak. Nabi balik daripada bumi Mekah, Nabi lagi semangat dakwah pula untuk orang Madinah. 3 tahun Nabi dakwah, terbuka di Madinah, Nabi pergi Madinah. Sedih benda biasa. Tapi murung ini Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau, daripada kemurungan dan juga kesedihan. Murung jangan. Sebab murung ni dia akan bawa kita down. Sedih tu biasa. Sedih itu menunjukkan kita masih lagi punya naluri kemanusiaan. Pergi manjil orang mati, kita gelap. Apa hal orang ni? Mesti tak betul ni. Kau suka ke dia mati? Tak, saja aku nak gelap. Jangan. Sedih tu perlu. Tapi murung tu minta lindung daripada Allah. Macam mana nak overcome problem tersebut? Saya berikan satu keyword yang paling penting, ayat kedua daripada surah Taha. Inilah saya kata selama hidup kita ni, kita kena ada keyword ni. Ayat kedua surah Taha, Allah kata, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tak pernah turunkan Al-Quran itu, wahai Muhammad, untuk membuatkan kamu itu menderita. Maksudnya apa dia? Allah turunkan Al-Quran itu untuk buat kita bahagia. Tapi pesan saya, jangan cari bahagia dalam Al-Quran. Jangan. Kita takkan jumpa. Tapi carilah bahagia dengan Al-Quran. Ada beza dua, dalam dan juga dengan. Apa beza dalam? Ustaz, saya ni sedih lah. Ustaz kata kalau saya ni sedih, saya cari Quran. Saya dah happy dah sekarang, saya tinggalkan Quran. Sebab saya cuma mencari bahagia dalam Al-Quran. Dah jumpa? Okey, bye-bye. Tapi kalau kita cari bahagia dengan Quran, walaupun kita dah bahagia, kita takkan tinggal Quran kita. Sebab Quran itulah yang sentiasa membahagiakan kita. Sebab Tuhan tak pernah buat Quran itu akan membuatkan kita berduka cita. Dalam Quran macam-macam lagi sebenarnya petua-petua untuk overcome keadaan yang kita katakan tekanan ini. Tapi kena go step by step. Inilah step yang paling awal saya kongsikan di sini. Sebab apa? Sebab inilah antara momen-momen awal Nabi untuk belajar bagaimana untuk bangkit daripada kesedihan. Ia di era Makkah, ada kesedihan di era Madinah. Contohnya kekalahan dalam peperangan Uhud. Nabi sedih kematian bapa saudaranya. Umat Islam hampir kalah, terbunuh sampai 70 orang para sahabat. Macam mana Nabi overcome
perkara tersebut. Allah sebut dalam surah Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ajar Nabi, wahai Muhammad, kamu kena cool down. Kamu kena ingat hidup kamu tu ada kitarannya. Ada hari kita susah, ada hari kita senang. Siapa yang boleh hidup dengan qada dan juga qadar yang sebegini, dia tak kena sebimbang. Datang susah, lepasnya datang senang. Lepas datang senang, jaga-jaga, susah akan datang. So, okey. Perempuan kena sekarang ni, susah ke senang? Susah, Ustaz. Alhamdulillah. Sebab apa? Lepas ni akan senang. Sekarang ni macam mana? Senang tak? Senang, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa astaghfirullah juga. Sebab astaghfirullah ni antara yang boleh mengelakkan kita daripada datangnya azab daripada Allah. Tengok surah Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33, Allah kata, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di sisi mereka, Nabi dah tak ada di sisi kita. Yang tinggal apa dia? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah takkan mengadab mereka selama mana mulut mereka itu mengungkapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Waktu kita senang kena banyak istighfar pada Allah. Waktu kita susah pun kena banyak juga istighfar. Tapi waktu kita senang lagi banyak-banyak kena istighfar. Sebab itu dia saja cara kita nak elakkan datangnya mudarat pada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh? Beza antara sedih dan juga murung. Nabi sedih ada, murung tu tak ada. Sebab Nabi dah ajar pada kita kena elakkan kemurungan. Siapa yang berhadapan dengan kemurungan, carilah insan-insan yang boleh membantu kita keluar daripada kemurungan tersebut. Tak semestinya kita kata, Ustaz, saya ni tak nak jumpa dengan sekretari sebab nanti orang kata gila dah. Allah tentukan bagi setiap daripada bidang itu dia ada pakar dia. Pakar bidang kemurungan dalam konteks kita adalah pakar-pakar sekretari ataupun pakar-pakar kaunseling. Jumpa dengan dia orang. Jangan jumpa ustaz. Tak semestinya jumpa ustaz boleh selesai masalah. Saya tahu ustaz ni semua tahu kan? Tak juga, saya tak tahu. Kalau siapa-siapa ada masalah kemurungan, saya tak berani nak bagi diagnosis pada dia. Awak ni memang murung ni. Dah. Setengah-setengah orang dia bukan murung, dia ada satu masalah yang lain. Dia ada anxiety. Anxiety ni perlukan treatment yang lain. Siapa ada masalah kemurungan, hidup dengan Al-Quran dalam masa yang sama, jawablah suruhan daripada Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah bagi orang yang pandai sekiranya kamu tak tahu. Orang yang pandai dalam hal kemurungan, insya-Allah pakai sekretari kita, pakai kaunselor kita, jumpa. Dan hari ini kita nak cuba biasakan tuan-tuan puan-puan, kita nak buang pemikiran negatif. Orang kata kalau jumpa sekretari, jumpa dengan kaunselor ni mesti confirm dah gila. Dah, tak semestinya. Kadang-kadang kita tak nampak jalan penyelesaian sebab kita tak ditunjukkan macam mana jalan penyelesaian. Kadang-kadang jalan penyelesaian itu ada pada sisi orang lain. Kita kata, masalah saya ni besar lah tuan. Banyak orang saya jumpa, saya kata, dia kata, Ustaz, masalah saya ni besar lah. Kita cuba cerita sikit. Dia cerita itu, dalam hati saya kata, Allah, ni masalah ni kecil. Sebab kita jumpa ada lagi besar daripada itu. Cuma bila mana orang bermasalah, dia tak nampak dah. Dia nampak dinding depan dia. Tak nampak penyelesaian. Tapi orang lain yang waktu ketika mana dia bertenang, orang bertenang dia boleh fikir. Itu sebab kita kena jumpa dengan pihak lain, kaunselor, sekretari, untuk bantu kita keluar daripada masalah-masalah kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh begitu puan? Terima kasih. Barakallahu fikum. 10:31 dah terlajak segini. Sila kembali pada situasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.